soalan kertas 1 ujian pengesanan. Okey, ini sekejap Ini apa benda ni? Okey. Kita akan bincangkan soalan ujian pengesanan. Kita tak panggil ujian sebenarnya, kita panggil pentaksiran. Ada beza. Kalau ujian dia sangat ketat. Kalau pentaksiran ni biasa-biasa saja. Okey pelajar, kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama berkaitan dengan zarah. Zarah ni kita ada 3 jenis zarah. Zarah kita ada atom, kita ada molekul dan kita ada zarah ion. Bergantung kepada bahan tu dalam keadaan apa, dia membentuk ikatan ataupun tidak. So kalau kita lihat kat sini, helium dia tidak bergabung dengan mana-mana atom lain. Jadi helium ini adalah atom. Magnesium tidak bergabung, magnesium adalah atom. Oksigen, dia tidak bergabung tetapi oksigen ini dia tidak boleh wujud sebagai monoatom. Oksigen susunan elektronnya adalah 26. Jadi oksigen ini dia perlu berkongsi pasang elektron. Dia 26. Dia perlu berkongsi pasang elektron. Dia tak boleh wujud sebagai monoatom dan nanti dia akan jadi O2. Dan O2 ini adalah molekul. Natrium klorida, zarahnya adalah zarah ion. Soalan yang kedua, dia berikan unsur dengan ada 2 nombor. Nombor yang besar ini adalah nombor nukleon. Manakala nombor yang kecil ini kita panggil dia nombor proton. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran, cikgu selalu tekankan, kalau kita tolakkan, kita dapat 12. 12 ini adalah bilangan neutron. Pelajar jangan keliru neutron dan nukleon. Nukleon ialah jumlah bilangan proton dan juga neutron dalam nukleus sesuatu atom. Neutron saja, neutron ini adalah zarah subatom. Zarah subatom maksudnya yang lebih kecil daripada atom dan dia duduk dalam nukleus. Okey, kita lihat kepada soalannya. Yang manakah menunjukkan susunan elektron dan bilangan neutron? So, bilangan neutronnya kita dah tahu tadi tu, 12. Susunan elektron, sekiranya bilangan protonnya 12, elektronnya juga 12 bagi atom yang neutral. Maksudnya dia ni bukan ion kan. So susunan elektronnya 12, kita letakkan 2, 8, 2. So jawapannya adalah D. Soalan seterusnya, Rajah menunjukkan susunan radas untuk menentukan formula empirik oksida logam. Dia gunakan kaedah macam ni. Kaedah ini adalah pembakaran dengan oksigen dan kita lakukan kepada logam yang tidak reaktif. Logam yang reaktif. Reaktif ni maksudnya mudah bertindak balas. Kalau kita gunakan gas hidrogen itu, penurunan dengan gas hidrogen itu untuk logam yang tidak reaktif. Contoh cuprum argentum. Kalau logam yang reaktif, contoh dia magnesium ataupun zinc. Dan untuk nanti bila kita buat pembelajaran yang seterusnya masuk tingkatan 5, ada satu tajuk yang kita namakan sebagai redox. Kita akan belajar lagi dengan lebih lengkap berkaitan dengan apa yang dikatakan dengan kereaktifan logam. Sebab dia ada siri kereaktifan logam. Tapi untuk setakat ini, kalau logam itu reaktif, magnesium zinc. Tidak reaktif, argentum cuprum. Ada masanya kimia ni kita perlu hafalkan, barulah kita dapat menjawab. Soalan nombor 4, zarah bercas positif yang terdapat dalam nukleus tadi telah dijelaskan, jawapannya adalah proton. 5, sebatian Y boleh mengkonduksikan elektrik. Sebatian ni kita ada 2 jenis, satu sebatian ion, satu sebatian kovalen. Ciri fizikal yang macam ni boleh mengkonduksikan elektrik bersyarat dalam keadaan aqueous dan laburan. Dan juga larut dalam air, ini adalah ciri bagi sebatian ion. Dan apakah sebatian Y? Kita lihat sebatian Y. Kita cari sebatian ion mestilah ada logam. Salah satu daripada komponen dalam sebatian itu. Yang lain tu semuanya bukan logam, kecuali kat situ kita ada zinc klorida, zinc adalah logam. Soalan nombor 6.
manakah sebatian yang mempunyai formula empirik CH3O? Formula empirik secara amnya, formula empirik ni adalah formula ringkas. Ringkas macam mana? Ringkas yang kita dapat daripada formula molekul. Sebagai contoh, kalau kita lihat yang ini kan, kita ada karbon dia sebanyak 2 kan. Karbon 2, ada 2 karbon, ada hidrogen dia sebanyak 4, 2 karbon, 4 hidrogen dan oksigen 1. So kalau kita buat nisbah teringkas, kita akan dapat nisbah teringkasnya 241. Jadi dia tak samalah dengan formula empirik C1H3O. Jadi jawapannya kita kena carilah setiap atom ini, cari dia punya nisbah teringkas bagi setiap atom dalam suatu sebatian inilah. So kalau kita lihat ini jawapannya adalah A, kerana kalau kita lihat karbon kita ada 1, 2, 3 karbon. Hidrogen kita ada 2, tambah 2, tambah 2, kita ada 6 hidrogen. Dan oksigen kita ada sebanyak 2. Karbon tersalah tengok. Karbon kita ada 2. So kalau kita buat nisbah teringkas, kita akan dapat 2, 6, 2. Kita akan dapat 1, 3, 1. Dia akan sama dengan nisbah ni, nisbah karbon kepada hidrogen dan juga kepada oksigen. 1 nisbah 3 nisbah 0. Soalan 7, jadual menunjukkan susunan elektron bagi atom E, F, G dan H. Daripada suatu susunan elektron, apa yang kita boleh dapat? Kita boleh tahu kumpulan dia. Contoh, kalau E ni valent elektronnya 1, dia berada pada kumpulan 1. Ada 3 petala berisi dengan elektron. Kalau kita letakkan dia dalam jadual perkalaan, kita akan dapat kumpulan 1 dan juga kala 3. Apa lagi maklumat yang kita boleh dapat daripada susunan elektron? Kita boleh tahu sama ada bahan itu logam ataupun bukan logam. Sebab kita tahu kumpulan kan, kumpulan 1 sampai kumpulan 13 adalah logam. Jadi kalau kita lihat kepada elektron valent, kita tahu ini adalah logam. Ini logam. Ini bukan logam. Ini bukan logam. Disebabkan oleh kumpulan di mana unsur ini kita letakkan. Apa lagi yang kita boleh dapat tahu? Kita boleh tahu berapa banyak elektron yang akan dilepaskan ataupun diterima oleh sesuatu atom itu apabila dia menjadi ion. Dan kita juga boleh meramalkan ikatan yang akan terbentuk. Banyak sebenarnya benda yang kita boleh dapat bila kita tahu susunan elektron. Okey, kita lihat soalannya. Unsur yang manakah terletak dalam kala 3 kumpulan 2? So kumpulan 2 mesti valent elektronnya 2. Kala 3. 3 petala berisi dengan elektron. So jawapannya adalah F. Soalan 8, jadual menunjukkan susunan elektron bagi atom P, Q, R dan juga S. Sama juga ditunjukkan susunan elektron. Kali ini dia tanya antara yang berikut yang manakah akan membentuk sebatian covalent. So bila dia telah nyatakan sebatian covalent terbentuk antara unsur bukan logam tambah bukan logam. Jadi kalau kita lihat ada logam saja kita dah buat pengecualian. So R dan S mesti tak ada dalam pilihan jawapan kita bila atom-atom ini bergabung. So kalau kita lihat kat sini, yang tinggal adalah P dan Q. Itu adalah jawapan dia. Dan sepatutnya pelajar bukan hanya tahu sahaja. Asasnya pelajar kena tahu. P dan Q menjadi sebatian covalent. Jadi kalau dia membentuk sebatian covalent, apakah formula yang akan dihasilkan? Formula molekulnya. P, dia akan perlu 4, sumbang 4. Manakala Q perlu 1, sumbang 1. Dan akhirnya nanti satu atom P, kita silangkan kan, dia akan berkongsi 4 pasang elektron dengan 4 atom Q. Jadi molekul yang terbentuk ialah PQ4. Walaupun dia tak tanya, tapi itu mesti dalam pengetahuan pelajar. Soalan seterusnya, soalan 9. Dia berikan suatu oksida nitrogen mengandungi, dia berikan jisim nitrogen dan juga jisim oksigen. Apakah formula empirik
So macam mana nak kira formula empirik? Kita mesti ada jisim. Jisim dah ada. Seterusnya kita perlu mengira mol. Kita cari nisbah mol. Okay, so kalau kat sini kita ada nitrogen dan juga oksigen. Nitrogen jisimnya ialah 4.2. Kita bahagikan dia dengan 14. Kita akan dapat 0.3. Bagi dengan 14, kita akan dapat 0.3. Oksigen pula 9.6. Kita bahagikan dengan 16. Kita akan dapat 0.6. So kalau kita lihat kat sini, 0.3 lebih kecil, kita bahagikan dengan 0.3, kita akan dapat 1 nisbah 2. C jawapan kita. Soalan seterusnya, soalan 10. Dia berikan dua unsur, T dan juga U. T ialah ion positif. Jelaslah sebab T ni susunan elektronnya adalah 281. So apabila 281, dia ada satu elektron. Untuk mencapai susunan elektron yang stabil, dia boleh melepaskan satu elektron untuk menjadi ion T positif. Susunan elektronnya ialah 28. Manakala U, susunan elektron bagi atom 287 dan U akan menjadi ion bercas negatif 1 dengan cara menerima elektron. Antara pernyataan berikut, yang manakah betul untuk menerangkan sebab unsur U lebih elektronegatif? Pelajar kena fahamkan maksud elektronegatif. Maksud elektronegatif adalah kecenderungan bagi atom untuk menjadi ion bercas negatif. Itu maksud keelektronegatif. Lawan dia adalah keelektropositif. Keelektropositif maksudnya kecenderungan atom untuk melepaskan elektron. Satu lepas, satu untuk terima. Bila lepas, dia akan jadi ion bercas positif. Bila dia terima, dia akan jadi ion bercas negatif. Okey. Kenapa sesuatu atom itu dia cenderung untuk menjadi ion bercas negatif? Samalah dengan dia punya definisi tadi tu kan. Maknanya dia perlu tarik elektron. So nak tarik elektron dia perlu ada apa? Dia perlu ada tarikan yang kuat. Tarikan ni wujud dekat mana? Tarikan akan wujud di dalam nukleus. Nukleus tarik elektron. Kalau nukleus tarik elektron kuat, maknanya sesuatu atom itu dia akan mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Okey, so kita lihat pilihan jawapan dia kenapa U lebih elektronegatif. Yang pertama, atom U mempunyai petala berisi elektron yang kurang. Ini adalah pernyataan yang salah kerana masing-masing ada 3 petala. Jadi dia punya petala sama. B, atom U mempunyai daya tarikan nukleus yang kuat untuk menarik elektron. Ini adalah jawapan yang betul lah. So apabila dia boleh tarik nukleus dengan dia ada daya tarikan nukleus yang kuat, dia boleh tarik elektron. Okey. Untuk C, atom U mempunyai saiz atom yang besar, salah lah. Kalau kita bandingkan antara U dengan T ni, U saiznya lebih kecil kerana bilangan proton dia lebih banyak berbanding dengan T. Yang satu lagi ni salah kerana satu lagi ni adalah sifat yang dimiliki oleh unsur T. Daya tarikan antara nukleus dan elektron valent yang lemah, itu sebabnya T lebih mudah untuk melepaskan elektron. Soalan 11, manakah antara yang berikut yang isotopnya boleh menentukan usia sesuatu artifak? Jawapannya A, karbon. Ini pelajar baca, pelajar jawab, pelajar tidak baca, pelajar tidak dapat menjawab. Soalan seterusnya 12. Jadual menunjukkan proton dan nombor nukleon. So apa kepentingan nombor proton ni? Bilangan proton akan sama dengan bilangan elektron. So kepentingannya kita dapat menuliskan susunan elektron. Yang ini 28, 3,
Yang ini 2, 6. Unsur M bertindak balas dengan N membentuk suatu sebatian. Apakah jisim molar? Okey, kita kena tentukan dulu sebatian yang akan terbentuk. Kita ada M ini adalah logam, manakala N ini pula adalah bukan logam. Kumpulan 13, kumpulan 16. Jadi sekiranya ikatan terbentuk, ikatan yang akan terbentuk adalah ikatan ion. So bagaimana ikatan ion terbentuk? Ikatan ion terbentuk melalui proses pindah elektron. Di mana M dia akan memindahkan, melepaskan 3 elektron, dia akan jadi ion bercas 3 positif, manakala N dia akan terima 2 elektron, dia akan jadi ion bercas 2 negatif. Sebatian yang akan terbentuk, formulanya ialah M2N3. Selesai satu bahagian. Seterusnya dia minta pelajar untuk kirakan jisim molar. Untuk mengira jisim molar, kita campurkan jisim atom relatif setiap atom. So, mana jisim atom relatif? Okey. So, kat sini tak ada dituliskan jisim atom relatif. Nombor nukleon ini sama dengan jisim atom relatif. Sama juga, dia benda yang sama. Jadi, apa yang kita boleh buat ialah kita campurkan. Kita ada M27. Ada berapa M? 2 darab 2 tambahkan dengan N16. Ada 3 darabkan dengan 3. Kita akan dapat jawapannya nanti 102 berserta unit gram per mol kerana ini adalah jisim molar. Kalau jisim relatif dia ada unit, jisim molar dia ada unit. Itu saja bezanya, tapi tak ada masalah lah kerana telah diberikan dalam pilihan jawapan. Soalan 13, antara bahan-bahan berikut yang manakah merupakan asid monoprotik? Okey, asid ni ada sifat dia kita panggil sifat kebesan. Kebesan ni ada monoprotik, ada diprotik dan dia ada triprotik. Sebagai contoh, kalau cikgu ambil asid sulfurik, kalau dia masukkan dalam air, kita akan dapat 2H positif tambah SO4 2 minus. So asid ini apabila dia mengayon dalam air, dia menghasilkan 2 mol hidrogen ion. Kepekatan hidrogen ionnya dalam satu persamaan kuantitatif adalah 2 mol. Maknanya asid ini adalah diprotik. Paling mudah sekali kita lihat kepada hidrogen dia lah. Kat sini 2 hidrogen. Dekat sini 3 triprotik. Dekat sini diprotik. Dekat sini monoprotik. So jawapannya adalah A. Yang ini ada asid propanoik adalah asid yang lemah. Tapi bukan bermakna asid lemah itu adalah asid monoprotik, tak. Asid karbonik ini adalah asid lemah. Tetapi apabila dia mengayon, dia menghasilkan 2 mol hidrogen ion. Itu konsep dia, nanti pelajar kena semak semula dalam nota untuk pemahaman yang lebih. Soalan 14. Suatu sebatian ion terbentuk, dah jelas dinyatakan suatu sebatian ion terbentuk daripada unsur P dari kumpulan 13. Maknanya valence elektron dia 3 positif. Valence elektron dia 3. Kita akan lepaskan 3 elektron. Dan Q dari kumpulan 16. Kumpulan 16, valence elektron dia 6. So dia perlu terima 2. Apakah formula bagi sebatian itu? So sepatutnya jawapannya ialah P2Q3D. Macam tu Soalan yang seterusnya, soalan 15, jadual menunjukkan nilai pH. Bagi 4 larutan asid dengan kepekatannya sama, larutan yang manakah mempunyai darjah penceraian yang paling tinggi? So darjah penceraian ni akan menentukan sama ada suatu asid itu, kalau darjah penceraian dia tinggi, asid itu adalah asid kuat. Manakala kalau darjah penceraian dia rendah, asid itu adalah asid lemah. Okey So kalau kita lihat kat sini, bagi asid, sekiranya nilai pH dia rendah, maksudnya kepekatan ion hidrogennya tinggi. Okey, darjah penceraian dia tinggi. Jadi kalau kita bandingkan keempat-empat, jawapannya adalah P. Soalan 16, manakah yang benar tentang asid lemah?
Asid lemah ini dia tetap juga adalah asid. Jadi dia akan mempunyai ciri-ciri asid, antaranya ini salah lah. Tidak boleh menetralkan alkali. Ini adalah pernyataan yang salah kerana kalau dia lemah pun dia boleh menetralkan alkali untuk menghasilkan garam dan air. Nilai pH lebih dari 7. Salah. Kalau lebih daripada 7 dia adalah alkali. Boleh menukarkan ketalikmus merah kepada biru. Salah. Okey, cikgu suruh pelajar ingatkan asid sama dengan bahasa Melayu, biru kepada merah. So jawapan dia asid lemah dia mengayon sebahagian atau mengayon separa ataupun mengayon tidak lengkap dalam air untuk menghasilkan ion-ion hidrogen. Soalan seterusnya, soalan 17 berkaitan dengan oksida dalam kala 3. U, V dan W adalah 3 unsur pada kala yang sama. Dalam jadual berkala, oksida U bersifat amfoterik. Cikgu suruh ingatkan, dalam kala 3 hari itu, yang bersifat amfoterik adalah aluminium oksida. Okey. Dan kalau kita susun dia, yang bersifat amfoterik ini, dia akan berada di tengah. Oksida V bersifat asid. Asid dia akan berada pada kanan. Dan oksida W bersifat base, dia akan berada pada kiri. So jawapannya ialah A, W, U dan juga V ya. Berdasarkan sifat oksida dia. Soalan 18. Soalan 18 ini sebenarnya di luar silibus pelajar kerana untuk pelajar tingkatan 4 ni dia tak belajar lagi untuk mengira nombor pengoksidaan. So yang ini sepatutnya jawapannya adalah A. Namanya ialah plumbum 4 oksida. Ini nama yang betul lah sebab nombor pengoksidaan plumbum. So pelajar mungkin akan pilih ini sebagai salah sebab dia ingat plumbum ni 2 positif kat sini ya. Yang ini kenapa salah? Kerana dia namakan sebatian ion dengan menggunakan tri. Yang ini kenapa salah? Kalau zinc ni dia ada zinc 2 nitrat. Yang ini kuprum 2 oksida. Ini agak susah sikit lah. Ini sebenarnya namanya ialah kuprum 1 oksida. Untuk peringkat kita, kita cuma belajar macam ni tau. Apa nama Cu2O ni? Cu2O patutnya dia daripada ion kuprum kan. Kat sini boleh 2 kan. Kenapa boleh 2 tu? Sebab kuprum ni positif 1, oksigen ni 2 minus. So dia akan jadi 2O. Kalau kuprum 2 oksida, formulanya macam ni. Kuprum 2 oksida dia akan jadi Cu 2 positif, O 2 minus, formulanya ialah CuO. Tapi kalau pelajar dia betul-betul hafal, dia ingat pernah buat latihan, dia boleh jawab yang ini. Dia akan pilih, oh ini semua tiga-tiga yang bawah ni salah, jawapan dia tentulah yang A. Yang A itu konsep dia bukan sama macam ni. Kita kira nombor pengoksidaan. Yang itu pelajar belum belajar lagi ya. Okey, 19 kita lihat. Dia berikan formula empirik untuk bahan X dan juga jisim formula relatif 42. So dia minta formula molekul. Formula molekul adalah formula yang penuh. Formula empirik adalah formula yang ringkas. So macam mana kita nak buat ni? Kita kena gunakan hubungan formula empirik buat kurungan N, dia akan sama dengan jisim molekul relatif. Jadi kita kena selesaikan yang ini. Formula empiriknya ialah CH2 N sama dengan 42. C ialah 12 tambah 2 N sama dengan 42. So nanti pelajar kira dia akan dapat N sama dengan 3. Gantikan 3 kat dalam formula empirik. Kita akan dapat C3H6. Jawapannya adalah B. Macam tu . Soalan 20.
suatu unsur neutral mempunyai 2 elektron dalam petala pertama. 8 elektron dalam petala kedua. 7 elektron dalam petala ketiga. Nombor proton unsur itu adalah, ini dia nak uji pelajar sama ada pelajar faham atau tidak dengan konsep bilangan elektron dan bilangan proton. So, seperti yang cikgu nyatakan tadi, bilangan proton dan bilangan elektron akan sama sekiranya suatu atom itu adalah atom yang neutral. Jadi sekiranya petala pertama dia ada 2, petala kedua 8, 7, jumlahnya ialah 17, maka nombor protonnya juga adalah 17. Macam tu 21, antara yang berikut yang manakah punya bilangan elektron yang sama? Okey. Yang ni kalau pelajar tu mahir baru dia boleh jawab lah. Fluorine. Berapa bilangan elektron dia? So kalau atom fluorine bilangan elektronnya adalah 7. Fluorine bilangan elektronnya ialah 7 kan? 2, 7. 9 lah. 2, 7, 9. Apabila dia menjadi ion fluorine, dia menerima 1. So sekarang 10. Berapa bilangan elektron bagi atom klorin? 18. Bila dia dah jadi ion, dia terima 1. 17 bila jadi ion, dia akan terima 1, dia akan jadi 18. Natrium 11, buang 1, 10. Klorin 18. Natrium 10. Kalium 19, buang 1, 18. Natrium 10. Magnesium 282, dia ada 12, dia buang 2, jadi 10. So jawapannya adalah C. Soalan 22, di manakah kedudukan unsur dengan nombor proton 10? Kalau nombor protonnya 10, elektronnya juga adalah 10, kita tuliskan susunan elektron 2, 8 dan nanti kita tahu kumpulannya adalah valen akan menentukan kumpulan kan. Kumpulan dia adalah kumpulan 18 dan colornya adalah color 2 kerana ada 2 petala berisi dengan elektron. Soalan 23, Rajah menunjukkan langkah untuk menyediakan larutan piawai. Apa dia larutan piawai? Larutan piawai adalah larutan yang diketahui kepekatannya. Diketahui kepekatannya. Okey. Dan macam mana kita nak hasilkan? Ini ada step dia kan. Kita boleh hasilkan larutan piawai yang pertama melalui kaedah daripada papejal. Daripada papejal kita larutkan seperti dalam rajah. Satu lagi kita lakukan, kita sediakan larutan piawai dengan menggunakan stok larutan yang sedia ada yang gunakan formula M1, M2 tu. Dan dalam penyediaan larutan piawai yang pertama adalah pengiraan. Supaya kita tahu berapa banyak jisim, berapa banyak isi padu yang diperlukan. So untuk yang ini dihasilkan daripada papejal. So ini adalah step pertama. Dah buat pengiraan. Step pertamanya adalah timbang. Step keduanya adalah larutkan. Step yang ketiga pindahkan ke dalam kelalang volumetrik. Step keempat kita akan bilas. Kita akan pindahkan semula. Kita akan tambahkan air sampai ke tanda bersenggat. So kalau kita lihat ini step dia. Pertama S, kedua Q, lepas tu R dan juga P. So 23 jawapan dia A. Sebenarnya ada beberapa soalan yang sama yang kita telah buat semasa cikgu berikan hari itu pelajar, yang cikgu minta pelajar untuk jawab soalan objektif dalam Google Form. Tetapi tak ramailah yang cuba tu. Ada beberapa pelajar, kira 1/3 dari pelajar tidak mencuba jawab. Kalau awak cuba, tentu ada beberapa soalan yang lebih kurang sama dan dalam yang lepas tu cikgu buka sekali link untuk jawapan dia supaya pelajar dapat buat ulang kaji secara sendiri
Soalan 24, litium mempunyai nombor proton 3 dan juga nombor nukleon 7. So kalau kita tuliskan litium, berikan perwakilan dalam bentuk piawai dia, standard dia. Litium, proton 3, nukleon 7, nombor besar tolak nombor kecil, kita dapat 4. 4 ini adalah bilangan neutron. Neutron adalah zarah neutral dan dekat mana dia duduk? Dia duduk dalam nukleus. Okey, kita lihat yang manakah antara rajah ini menunjukkan atom litium. Dia ada 3 proton dan 4 neutron. Ini mungkin, ini mungkin. Dan proton dia 3, susunan elektron dia pada petala pertama 1, pada petala kedua, terbalik cakap, pada petala pertama 2, pada petala kedua 1. So, yang ini 2, salah. So, jawapannya adalah B. 25, molekul berikut yang manakah terdiri daripada satu ikatan ganda 2? Dan bagi ikatan kovalen ni dia boleh buat ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen ganda 2 dan ikatan kovalen ganda 3. Itu yang kita belajar. So kalau kita lihat karbon tetraklorida, ikatannya akan terbentuk antara satu karbon dan 4 klorin, cara macam ni. Yang ini kita namakan ikatan kovalen dia, ikatan kovalen tunggal. Satu atom karbon, 4 atom klorin. Untuk air, sama juga. Ini ikatan dia. Untuk gas hidrogen, sama juga. Dia berkongsi sepasang. Kalau berkongsi sepasang saja, dia akan jadi ikatan kovalen tunggal lah. Walaupun yang macam ni dia berkongsi 4 pasang, tapi dia berkongsi dengan 4 atom. Kita namakan juga ikatan dia ikatan kovalen tunggal lah, bukan ganda 2. Tetapi bagi karbon ni, dia ada 4 elektron valen, so dia akan sumbangkan 4 dan dia akan berkongsi macam ni. So kat sini kita namakan ikatan ganda 2. So jawapannya adalah D. 26, kegunaan unsur dalam satu kumpulan dalam jadual berkala unsur. Apakah nama kumpulan ini? Ini mentol lampu, lampu kilat kamera. Kita mesti letakkan gas-gas yang telah mencapai susunan elektron yang stabil. Gas yang telah mencapai susunan elektron yang stabil adalah gas adi. Soalan 27, satu ketulan kecil natrium. Okay, kita ambil natrium, kita masukkan dalam bikar berisi air. Kita akan dapat hasilnya adalah logam hidroksida tambah dengan hidrogen gas. Ini persamaan kimia tak seimbang. Apakah sifat larutan yang terhasil? So kita lihat hasil dia ialah natrium hidroksida. Jadi bila ada perkataan hidroksida, larutan yang terhasil adalah larutan beralkali, akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Ni dalam eksperimen pun kita buat, sepatutnya ingatan pelajar pada soalan ini kekal. Yang berasid ni apabila kita masukkan unsur-unsur kumpulan 17 dalam air, dia akan menjadi larutan yang berasid. Itu bezanya antara sifat tindak balas kimia dengan air bagi kumpulan 1 dan kumpulan 17. Soalan 28, apakah pemerhatian yang diperolehi apabila klorin kumpulan 17? Kita belajar juga klorin gas bertindak balas dengan besi panas ferrum. Hasilnya adalah ferrum 3 klorida. Dan cikgu jelaskan dulu tu, tekankan yang terhasil itu adalah pepejal serbuk berwarna perang. Okay, so kita lihat pilihan jawapan yang ada. Yang lain tak betul lah, pepejal berwarna perang terbentuk. 29, seorang murid disengat oleh serangga yang mempunyai sengatan lebah. Cikgu suruh ingatkan lebah ni ialah B kan. Dan dia nak rawat dia guna base. Rawat guna base. Lebah B guna base, guna alkali. Okey, bahan berikut yang manakah paling sesuai disapukan pada bahagian yang disengat untuk merawat murid itu? Base. So kita ada alkali, ubat gigi. Kerana lebah ni apabila dia sengat, sengatan dia berasid. Sebaliknya untuk penyengat. Kalau penyengat kita gunakan alkali. Tapi kena ingat satu lah.
Kalau pelajar ingat dua-dua, dia akan pening kepala nanti ya. Soalan seterusnya, soalan 30. Okey, macam mana cara nak menjawab? Telah diajarkan kepada pelajar. Kalau dia beri takat lebur dan juga takat didih, cara kita jawab macam ni. Okey, buat satu anak panah, suhu meningkat. Ini adalah takat lebur. Ini mewakili takat didih. Ini mewakili keadaan dia pepejal, cecair gas. Okey. So kita lihat bahan W ni. Takat lebur dia adalah tolak 5. Manakala takat didih dia pula adalah 78. Okey. So dia minta pelajar untuk ramalkan keadaan fizikal bahan W ni pada tolak 8. Kat mana tolak 8? Tolak 8 kat bawah ni. Okey, tolak 8. Ni tolak 5, tolak 6, tolak 8 dia berada dekat bawah. So kalau berada dekat bawah tu, keadaannya adalah pepejal. Kemungkinan jawapan. Pada suhu 80, 78, bahan ini dia dah melebur. Melebur kat sini kan. Dia dah mendidih. So pada 80 dekat atas ni, bahan itu berada pada keadaan gas. So jawapannya adalah A. Soalan 31. Berapakah bilangan mol kuprum 2 nitrat? So nak mengira mol, apabila dia berikan jisim sama dengan jisim bahagikan dengan jisim molar. Okay, so sama dengan jisimnya ialah 56.4. Kita bahagikan dengan, so dekat sini pelajar kena kira lah jisim molekul relatif bagi kuprum 2 nitrat ni ya. So tambahkanlah oksigen ada 3, 16 darab 3 tambah 14 darab 2 tambahkan dengan 64, kita akan dapat 188. Selesaikan, pelajar akan dapat jawapannya bersamaan dengan 0.3. Macam tu lah. Ni soalan tingkatan 4 ni cikgu buat basic-basic je lah. Patutnya pelajar dapat menjawab dengan baik. Soalan seterusnya, ferum dan kuprum adalah logam peralihan. Antara yang berikut yang manakah merupakan ciri bagi logam tersebut? Cikgu suruh hafalkan 2. Yang pertama cikgu suruh hafalkan membentuk sebatian berwarna, tak ada dalam ni. Yang kedua cikgu suruh hafalkan mempunyai lebih daripada 1 nombor pengoksidaan. Biasanya dia akan tanya dengan 2 benda tu. Soalan 33, kat sini tak betul tapi dekat dalam soalan Google Form tu dah betul lah cikgu berikan. Dia ialah S2L, bukannya E lah kat situ. Apakah nombor proton bagi atom S dan juga atom L? So kalau kita lihat kat sini, susunan elektron dia kat sekarang ni ialah 28. 28 ini adalah bagi ion S. S positif. Susunan elektronnya adalah 28. Sebelum dia jadi S positif ni, S atom ini adalah 281. Kan bila lepas satu elektron dia akan jadi ion bercas positif. Manakala untuk yang L ni dia 2 minus. Susunan elektronnya ialah 28. Semasa dia sebagai atom L saja tak ada cas kat atas ni, 2 minus maksudnya dia telah menerima 2 elektron. So dia adalah 2, 6. Atom L, atom S. Berapa bilangan proton dia? Bilangan proton akan sama dengan bilangan elektron. So atom L, 2 tambah 6, 8. Kemungkinan jawapan yang betul, S281, 11. So jawapannya adalah C. Soalan seterusnya, soalan 34. Berapakah peratus jisim nitrogen dalam amonium nitrat? So yang ini kita ada belajar dalam tajuk formula empirik.
Macam mana nak kira peratus jisim nitrogen untuk keseluruhannya? Kita lihat berapa nitrogen, ada 2. 1 nitrogen 14, so kita akan dapat 28. Kita bahagikan dengan jisim keseluruhannya, sama dengan jisim molar dia, kita akan dapat, tambahkanlah 14 tambah 4 tambah 14 tambah 16 darab 3, kita akan dapat 80. Peratus kita darabkan dengan 100. So kat sini nanti kalau kita buat pengiraan, kita akan dapat 35%. 34 jawapannya adalah A. Soalan seterusnya, soalan 35. Dalam soalan 35, dia berikan satu persamaan mewakili sifat zinc. Ya. Sifat zinc ni kita nampak lihat kat situ, zinc dia bertindak balas dengan asid. Secara umumnya yang cikgu suruh pelajar hafalkan, kalau logam bertindak balas dengan zinc, hasilnya ialah garam dan juga gas. Gasnya adalah gas hidrogen. Dan apa garam yang akan terbentuk? Okey, kita lihat dulu gasnya hidrogen. Dah betul lah tu Nampak? Ini mesti jawapannya A ya. Tapi kalau dia susahkan sikit, dia berikan ada jawapan yang keliru. Macam mana garam? Kita nak tentukan garam apa yang terbentuk. Garam dia akan ikut asid. Apabila menggunakan asid sulfurik, garamnya mestilah garam sulfat. So jawapannya ialah A. Itu 36. Ciri hidrogen klorida. Yang manakah membolehkan menunjukkan sifat keazidan. So sangat mudah soalan ini. Hidrogen klorida ni kalau dalam keadaan gas, dia tidak akan menunjukkan sifat asid. Ataupun hidrogen klorida kita masukkan dalam pelarut organik, dia tidak dapat menunjukkan sifat asid. Kenapa? Sifat keazidan ini hanya tertunjuk seperti yang cikgu suruh pelajar ingat, iaitu siapalah asid dan alkali tanpa air. Kenapa pentingnya air? Kerana dia akan mengayon dalam air, bukan hanya melarut, dia mengayon dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. So jawapannya adalah D. Soalan 37, dia berikan bentuk macam ni. Kan bersilang-silang ini merujuk kepada sebatian kovalent. Dia bertindih. Kalau sebatian ion, dia akan ada kandang. Antara penyataan yang berikut, yang manakah benar mengenai sebatian itu? Ini adalah sebatian kovalent. Gambar ni hiasan je. So, apa sifat dia yang benar? Mempunyai takat didih yang rendah. Okey, ini benar. Kan kalau sebatian ion dia mempunyai takat didih yang tinggi. Yang lain salah lah dia bukan pemindahan elektron, dia melalui proses perkongsian elektron. Mengalirkan arus elektrik sangat salah, dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Ikatan ion salah lah. Sebab kat atas dia bagi tahu ini adalah sebatian kovalent. Maknanya bila sebatian kovalent, ikatannya pun adalah ikatan kovalent. Sebatian ion, ikatannya adalah ikatan ion. 38, dia berikan ni, dia tanya nama ikatan. Kalau ikatan yang wujud antara, ini dalam molekul yang sama tau. Ini dalam molekul yang sama. Okey, satu molekul, ini molekul yang kedua. Ini adalah molekul 1. Ini adalah molekul 2. Okey, dia macam ni. Kalau ikatan antara hidrogen dan oksigen di dalam molekul yang sama ni, ini kita namakan sebagai ikatan kovalent. Ini ikatan kovalent. Tetapi apabila antara molekul, antara hidrogen dan oksigen yang ini, kita namakan dia ikatan hidrogen. Kan cikgu suruh pelajar hafalkan, ikatan hidrogen ialah handphone. Yang pelajar suka main tu, handphone. Antara hidrogen satu atom dengan fluorin, oksigen ataupun nitrogen daripada molekul yang lain. Ini adalah ikatan hidrogen. Kita ada ikatan hidrogen, lepas tu cikgu suruh pelajar ingatkan ikatan datif. Ikatan datif tu ikatan datuk kan. Datuk kaya yang dia pasangan elektron tu hadirnya daripada satu jenis atom saja. Itu antara perkara-perkara yang pelajar perlu semak semasa proses membuat ulang kaji. Jika ada.
Okey, soalan seterusnya, soalan 39. Berapakah jisim minimum zinc yang diperlukan untuk bertindak balas dengan asid nitrik cair? So, dia berikan zinc bertindak balas dengan asid nitrik cair. Asid nitrik lah tak kira cair ke tak cair. Okey, dia akan hasilkan zinc nitrat tambahkan dengan hidrogen. Okey, kita yang ini sebab dia berikan maklumat untuk hidrogen ni, dia punya isi padu ialah 2400 cm padu. Maknanya yang dia nak cari adalah zinc, dia akan menggunakan maklumat secara kuantitatif. Maklumat secara kuantitatif mestilah kita ada formula, kita ada kita ada persamaan kimia yang seimbang. Inilah seimbang ni maksudnya ada persamaan, ada bahan, ada hasil dan bilangan atomnya sama. Sebab kita kena letakkan 2 kat sini untuk seimbangkan. Kita ada 2 nitrat kat sini ya. Hidrogen pun belah hasil tu ada 2. So macam mana kita nak kira? Yang ni pelajar dia boleh masa buat ulang kaji. Lepas tu nanti dia tak boleh balik. Jadi apa dia punya penyelesaian? Kena selalu buat proses ulang kaji. So macam mana nak buat? Dia ada 3 step saja. Step yang pertama, kita kira mol yang boleh. Mol yang boleh adalah mol hidrogen gas. Sebab dia berikan isi padu dia. So 2.4 bahagikan dengan 24. Apa saja yang jadikan mol, kita buat operasi bahagi, kita akan dapat 0.1. Ini 2400, kita kena tukarkan unit kepada desimeter padu. Seterusnya, step ni perlulah. Kita nak tahu mol zinc tu berapa. So kat sini mol zinc sama dengan mol hidrogen. Kenapa? Sebab kat sini 1 nisbah 1. Soalan macam ni dia tak nak hukum pelajar lah. Kalau nak hukum pelajar, dia akan berikan maklumat berkaitan dengan asid nitrik. So nanti pelajar akan salah sebab dia akan anggapkan, biasanya pelajar akan anggap mol itu sama. Sebenarnya mol tak sama. Mol kita kena lihat kepada persamaan kimia yang seimbang. So kalau dah macam ni selesailah jadi kira jisim dia sama dengan mol darabkan 0.1 macam 9 nak 0.1 darabkan dengan 65. So nanti pelajar akan dapat jawapannya adalah D. Dan soalan yang terakhir ialah soalan 40. Rajah menunjukkan kaedah penyimpanan suatu unsur. So ini adalah untuk dalam minyak parafin ni untuk kumpulan 1. Dia tak tanyalah soalan yang pelik-pelik yang pelajar tak tahu. So kumpulan 1 ni kenapa kita simpan dalam minyak parafin? Kerana dia terlalu reaktif untuk mengelakkan dia bertindak balas dengan oksigen dalam udara dan juga wap air yang ada dalam udara. So jawapannya adalah D. Okey. Ini soalan yang pelajar jawab hari tu. Nanti cikgu akan savekan dan berikan kepada pelajar dan cikgu juga telah rekodkan. So nanti pelajar boleh buatlah ulang kaji untuk pengetahuan yang lebih nanti Okey. So